Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya karim. Yang saya kasihi Tuan Nadir, Tuan Imam, yang saya hormati para alim ulama, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita rasa dan kata untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah mestilah lahir daripada hati kita. Nak cinta Allah, kena juga cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lahirkan dalam diri kita ini konsep bersyukur kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu. Washkuruli wala takfurun, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu kufur kepada Allah. Malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita kesempatan nak lihat bagaimana kita dalam hidup ini. Bila mana Allah Ta'ala bagi kita kesempatan untuk kita datang ke rumah Allah, menjalani kehidupan seharian kita ini, kita berterima kasih kepada Allah ataupun tidak. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita masa lapang. Dalam keadaan tersebut, Allah nak tengok bagaimana kita sebagai hamba Allah ini nak kembali respon, balas kembali di atas apa yang Allah Ta'ala bagi itu kepada kita, dengan konsep kita bersyukur kepada Allah. Hadirin sekalian, saya alhamdulillah baru sihat daripada sakit. Hujung tahun lepas, bulan 12, hujung bulan tu, minggu terakhir tu, datangnya sakit kepada saya. Datang sakit, mungkin Allah Ta'ala nak kafarah dosa semestinya, nak kafarah, nak tebus dosa kita. Dan dalam keadaan tersebut, nak masuknya tahun baru, mungkin Allah Ta'ala tak nak bagi saya ni sambut malam tahun baru dalam keadaan mungkin kita tak ingat Allah ataupun tidak. Seminggu sakit, tak sihat lagi, sambung lagi tahun baru pula. Nampak macam lama tu. Tahun lepas demam, tahun ni sambung lagi. Sambung lagi tahun baru
seminggu lagi demam. Maknanya sakit Allah bagi tu 2 minggu. Kita cek di hospital, di klinik, cek di klinik, alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma Allah nak uji kita, sejauh mana kita apabila dapat nikmat sihat selepas kita sakit ni, kita masih lagi bersyukur kepada Allah di atas apa yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu kita kena ingat Allah dengan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dalam arti kata kita mendoakan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Berdoa, doa, jangan kita tinggal doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mengingati kamu ya Allah, bantulah kami dalam mensyukuri akan nikmat-Mu ya Allah, dan bantulah kami dalam kami ini hendak memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Doa supaya kita mudah-mudahan Allah golongkan kita ni dalam kalangan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman juga dalam Al-Quran, kamu kena berterima kasih kepada aku, kamu kena ingat aku ni bukan terhenti setakat itu sahaja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, satu ketika umat Nabi SAW diberikan nikmat keselamatan oleh Allah, sampai satu saat mereka hidup dalam nikmat tersebut. Sebelum tu diuji oleh Allah dengan pelbagai ancaman. Dapat nikmat ni untuk bersyukur kepada Allah, mereka bukan sekadar terhenti setakat itu. Mereka ikut ajaran Allah, mereka buat apa yang Allah Ta'ala nak. Tapi satu ketika mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh pesuruh Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka ikut ajaran Allah sahaja, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam hidup ni mereka ikut. Tapi ajaran Nabi sebagai pesuruh Allah mereka tak ikut. Para jemaah sekalian, sebab apa kita kena ikut juga Nabi? Sebab apa? Pagi tadi saya ada pengisian di Taska Permata Perpaduan Saujana Putra, ceramah Maulid Rasul SAW. Kita timbulkan kepada adik-adik, kepada ibu bapa yang datang, dan juga pada malam ni kita timbulkan juga sebab apa kita kena ikut Nabi SAW. Sebab apa? Kerana yang pertama sekali Allah Ta'ala dah berfirman dalam Al-Quran, kamu nak kata cinta kepada aku bukan sekadar itu saja, tak terhenti setakat itu saja, kamu mesti juga mencintai pesuruh aku, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan akan diampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Kena ikut Nabi. Sebab tu kita ingat Nabi, cinta Nabi tidak bertempoh. Kalau ingat Nabi, cinta Nabi bertempoh, bulan Rabiul Awal saja kita buat ceramah, kita buat sambutan yang berkaitan dengan peristiwa bagaimana nak ingat Nabi. Selepas tu habis senyap, habis tak ingat dah. Mungkin dalam kehidupan tu hanya nak buat perkara-perkara yang berkaitan dengan diri, perkara yang berkaitan dengan urusan keduniaan sahaja. Sedangkan apa yang kita kena buat dalam hidup ni, cinta Allah dan cinta Nabi SAW. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebab apa kena cinta? Sebab apa kena ingat Nabi SAW? Sebab apa kena berselawat kepada Nabi? Kerana sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang paling terbaik. Contoh ikutan yang paling terbaik. Kita tengok bagaimana model sesuatu produk, dia menjadi ikutan kepada orang ramai untuk beli perkara tersebut, beli barang produk tersebut. Buatlah apa yang dikehendaki dalam produk tersebut. Nak ikut lebih-lebih lagi dalam hidup dia, yang menjadi model sepanjang hidup kita siapa? Nabi SAW.
kehidupan kita saat ini. Maka disebut oleh Nabi SAW, Allah pernah dikata, cinta aku mesti cinta Rasulullah. Nabi sebut pula, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi selepas dia. Maka datang kewajipan untuk umat baginda mengikut contoh yang dilakukan oleh para ahli ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya nabi-nabi itu merupakan pewaris para ulama itu merupakan pewaris kepada para nabi. Nabi dah sebut secara direct, ulama itu merupakan pewaris kepada aku, pewaris kepada seluruh nabi. Maka kamu ikut mereka. Sebab apa kena ikut mereka? Sebab Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham dalam kehidupan kita, tidak. Tapi Nabi mewariskan ilmu, dan ilmu tersebut ada dalam diri para ulama. Ikut contoh yang ada pada para ulama yang diiktiraf oleh ilmuwan agama, yang diiktiraf oleh seluruh pendukung-pendukung agama yang terlibat secara direct dalam perjuangan agama. Bukan sekadar ulama yang mana menjabik dada diri dia ulama, orang lain perlu ikut dia. Bukan. Ulama ni dia diiktiraf sebagai ulama kepada ummah ni. Dia dikatakan ulama-ulama yang di sekeliling dia ni, orang ilmuwan agama, sebagai orang yang patut kita contohi dia dan ikut dia dalam hidup kita pada masa ini. Ikut para ulama. Cinta Allah, cinta Nabi, dan cinta para ulama. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam setiap hari hidup kita, apabila kita lalui kehidupan kita ni, ada 7 sunnah yang boleh dilakukan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, yang Nabi lakukan setiap hari. Nabi lakukan apa? Setiap hari. Yang pertama, Nabi lakukan dalam setiap hari kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah istighfar. Istighfar iaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pilih sunnah Nabi yang pertama ini, iaitu istighfar pada malam ini untuk kita merenung diri kita. Bagaimana dalam hidup kita ni kita dah memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tidak hanya dipandang sebagai perkataan yang dilafazkan di atas lidah, tapi tidak lahir daripada hati kita. Lahirkan daripada hati kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jamin ke syurga Allah Subhanahu wa taala itu milik kita suatu masa nanti? Kita tak jamin. Setiap hari hidup kita ni ada sahaja kesilapan dan salah yang kita lakukan. Kita perasan ataupun tidak, ada perkara yang kita perasan dan ada perkara yang kita tak perasan. Kita dah lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon istighfar. Sebab apa? Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah, dan bersegera kamu memohon untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Luasnya pengampunan Allah, luasnya syurga itu dikatakan sebagai saiz dia langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Pada jemaah sekalian, sesuatu ayat Al-Quran yang
yang datang dalam Al-Quran ini, semestinya kita sebagai orang Islam merasai bahawa kita tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah. Banyakkan dalam Al-Quran, di antaranya innallaha ma'as sabirin. Kita ni jenis dalam hidup ni tak sabar langsung. Sekejap nak marah orang, sekejap nak kata dekat orang, mulut tu. Apa lagi kita buat dalam hidup ni tak sabar langsung. Sekalipun kita tak sabar, bila mana Allah berfirman dalam Al-Quran, kita baca ayat Al-Quran tersebut, kita kena rasakan diri kita berada dalam golongan tersebut. Supaya apa? Satu masa nanti kita akan ada perubahan dalam diri kita. Datang ayat Quran untuk bersegeralah kita mohon ampun kepada Allah, dan syurga yang seluas langit dan bumi ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tak tahu kita ni takwa atau tidak, tak tahu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, konsep takwa ni, tuan-tuan para jemaah sekalian, hari Jumaat kita seringkali diseru dengan seruan takwa. Seruan takwa ni, kita tahu tak ni apa konsep takwa ni? Bertakwalah kamu kepada Allah. Ada masjid surau nama surau At-Taqwa. Masa di asrama dulu, seringkali kami sebut apa? Kita tak boleh solat di masjid surau, tak apalah kita solat di surau At-Taqwa. Di mana? Di asrama. Ramai-ramai tak apa, tak sempat. Takwa ni Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata yang pertama, al-khawf minal jalil. Kamu takutkan Allah. Nak buat satu perkara tu kamu takutkan Allah, supaya kita takkan buat perkara tersebut. Yang kedua, Sayyidina Ali kata ar-ridha bil qalil. Kamu redha dengan apa yang kamu dapat walaupun sedikit. Rezeki kita dapat walaupun sedikit, kita redha. Kadang-kadang rezeki kita yang sedikit itu boleh berkongsi dalam kuantiti yang ramai. Tak mustahil. Ada barakah dalam ketika mana kita kadang-kadang selepas ni nak makan ramai-ramai. Kalau makan dalam talam, tengok makanan tu macam sikit je, tapi boleh dikongsi oleh bilangan yang cukup ramai. Nak katanya apa? Ada barakah di situ. Ada barakah, rezeki yang mudah-mudahan, rezeki yang halal. Kita redha dengan rezeki walaupun sedikit. Yang ketiga, Sayyidina Ali kata, takwa ini al-amal bitanzil. Kamu beramal dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beramal. Jangan hanya tahu saja tapi tak beramal. Kita mungkin tak dapat buat semua amalan yang ada dalam agama, tapi paling kurang kita kena berusaha. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba, kita ada usaha untuk mencapai kebaikan dengan kita beramal sebanyak mungkin apa yang telah diajarkan dalam agama. Cuba selagi mana kita ni masih ada nyawa di atas muka bumi. Sekali kalau contoh sampai masa kita dah nak mati dan menghembuskan nafas tersebut, jangan kita rasa dalam diri kita ni kita menyesal di atas apa yang kita pernah buat satu masa. Cukup beramal sebanyak mungkin. Dan yang keempat, Sayyidina Ali kata takwa ini al-isti'dad li yaumir rahim. Kita bersedia untuk apa? Untuk hari yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita lakukan ketika mana kita di dunia. Ketika di dunia, apa yang kita lakukan, kita akan dihitung pada hari kiamat, pada hari akhirat ini. 4 konsep yang disebut dalam takwa. Nak jadi orang bertakwa ni, di antaranya apa? Kena pohon ampun daripada Allah. Pohon ampun daripada Allah. Inilah sunnah Nabi SAW. Para jemaah sekalian, Nabi setiap hari berapa kali pohon ampun kepada Allah? Berapa kali? Nabi setiap hari pohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Banyaknya, ya Allah. Kita 10 kali belum tentu. Nabi 100 kali. Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, hamba-Ku, tubu ila Allah,
bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku setiap hari telah bertaubat kepada Allah. Inni atubu fil yawm ilaih mi'ata marrah. 100 kali. 100 kali Nabi bertaubat kepada Allah. Sedangkan Nabi telah disebut sebagai orang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Selain Nabi, semuanya melakukan dosa walaupun sedikit. Selain Nabi, kita katalah para ulama tu sangat menjaga akhlak dalam hidup mereka, sangat menjaga tingkah laku mereka, sedikit dosa. Tapi banyaknya kata-kata perbuatan mereka ni yang kita kena ikut. Kita ulama ke tidak, kita bukan ulama, maka kita kena ikut mereka. Dan lebih lagi untuk kita memohon ampun kepada Allah berbanding dengan mereka, berbanding dengan Nabi SAW. Nabi 100 kali, kita kena capai sebanyak mungkin mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika pada zaman Nabi SAW, datang seorang sahabat Nabi bernama Ma'iz. Ma'iz datang berjumpa Nabi. Ma'iz kata, ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah. Ma'iz sebut kepada Nabi sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali Nabi sebut kepada Ma'iz, sebanyak itulah Nabi berpaling daripada Ma'iz. Bila mana Nabi sebut kepada Ma'iz sebut kepada Nabi, kemudian Nabi kata, boleh, mungkin kamu ni pegang-pegang saja kot. Kamu ni mungkin rasa-rasa je kot. Kamu mungkin tengok saja kot. Tapi Ma'iz kata apa? Tidak ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Sebanyak 3 kali Nabi sebut, Ma'iz sebut kepada Nabi, sebanyak itulah Nabi berpaling. Dan Nabi suruh Ma'iz, tindakan daripada apa yang Nabi buat itu untuk Ma'iz balik ke rumah dan bertaubat kepada Allah. Penuh dalam hidup ni bertaubat kepada Allah setiap masa, dan jangan diceritakan kepada orang lain. Dosa untuk diri sendiri sahaja. Kalau kita pernah lakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang senyap maupun terang-terangan, maka pastikan kita memohon kepada Allah ampun dalam keadaan kita tak ceritakan kepada orang lain. Ada orang bila mana dia pernah buat satu benda yang maksiat satu masa dulu. Dia merempit, dia pernah tunjuk bongkar bangga kepada orang ramai, tengok dia lah paling hebat. Satu masa dia sampai saat seruan hidayah untuk dia meninggalkan semua perbuatan. Sampai saat tersebut dia tinggalkan semua perbuatan dia yang lama suatu masa dulu. Dia ceritakan kepada kawan-kawan dia, saya dulu pernah lakukan perbuatan yang sangat tertutup, sangat tak diajar dalam beragama. Saya merempit, saya apa lagi, saya kaki perempuan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada saya. Cerita tu kepada orang kawan-kawan sekeliling tu, dia ada 2 keadaan. Satu keadaan nak cerita kepada orang ramai untuk bagi pengajaran kepada mereka. Keadaan kedua, nak cerita kepada orang ramai bahawasanya dia satu masa dulu pernah bermaksiat kepada Allah. Nak tunjuknya pada masa sekarang ni dia ada orang baik sekarang yang perlu orang ramai tengok. Itu keadaan yang tak digalakkan dalam agama. Keadaan pertama boleh nak ajak orang ramai supaya kembali ingat Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan dia. Cerita kepada orang ramai, mungkin dulu ni tak ikut ajaran Allah, cerita kepada orang ramai ikut kembali ajaran Allah supaya
untuk ramai-ramai kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maiz pun begitu juga. Maiz cerita tu supaya kepada Nabi, aku ni dah berzina ya Rasulullah. Aku dah berzina. Cerita untuk apa? Untuk Rasulullah menghukum dia. Hukum dia. Sebab apa? Dia berzina. Tapi Nabi tak nak. Nabi kata, boleh jadi engkau ni hanya pegang-pegang saja. Jadi kau baliklah bertaubat kepada Allah SWT. Jadi pengampunan ni hanya datang daripada Allah. Manusia tak ada hak untuk memberi pengampunan. Tapi manusia diajar untuk beragama dalam hidup ni, memberikan hukuman kepada orang-orang yang terlibat dalam melakukan kesalahan. Jenayah sebut ada 7 hukum jenayah yang semestinya dilakukan kepada pesalah-pesalah. Dibincangkan di peringkat parlimen, setuju tak setuju hukuman jenayah dalam syariat Islam ni untuk dilaksanakan ataupun tidak. Tapi akhir sekali hukuman tersebut, apa yang nak dibawa dalam parlimen, dimenangi oleh orang yang memperjuangkan nak tegakkan hukum syariat Allah ini. Allah akan bagi ruang kepada orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah. Kita ampun kepada Allah, Allah akan memberi pengampunan kepada kita. Mohon ampun selagi mana dalam hidup kita ni ada ruang untuk memohon ampun kepada Allah, selagi itulah kita ambil peluang. Jangan kita tinggalkan peluang tersebut. Duduk seketika dalam majlis ilmu, duduk seketika dalam di mana-mana sahaja, kita ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Inilah sunnah Nabi SAW setiap hari hidup Nabi. Malam ini kita mungkin boleh ambil sedikit kesempatan untuk sama-sama kita melafazkan sedikit istighfar yang mana telah disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Kita ramai-ramai insya-Allah lafazkan sedikit istighfar. Mudah-mudahan lahirnya dalam diri kita ini rasa berdosa di atas kesilapan kita, dan kita berjanji untuk tidak mengulangi apa yang kita pernah lakukan satu masa itu, walaupun sekecil-kecil perbuatan yang pernah kita lakukan. InsyaAllah tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita ambil sedikit masa, kita akan berzikir insyaAllah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 InsyaAllah ramai-ramai. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah,
Istighfar ada 3 perkara yang kita kena lakukan dalam hidup. Yang pertama, kita kena sesal di atas kesilapan dosa kita. Kalau sekadar kita sebut istighfar sahaja, berzikir, sebut lafazkan istighfar semata-mata, tapi kita tak menyesal di atas dosa yang kita lakukan, maka tak tepati konsep kita beristighfar. Yang pertama, kena menyesal. Menyesal langsung, nak tinggal perbuatan supaya tak berulang lagi. Menyesal, ya Allah, banyak dosa yang aku pernah lakukan satu masa dulu. Engkau ampunkan dosa aku, ya Allah. Engkau ampunkan keburukan yang pernah aku lakukan, dosa yang pernah aku lakukan satu masa dulu. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Dan sesiapa yang pernah melakukan keburukan atau menzalimi diri mereka, iaitu melakukan maksiat, maka insya-Allah mereka akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengampunkan dan Maha Pemurah. Allah Taala Maha mengampunkan dan pemurah sungguh kepada hamba-Nya. Cuma hamba-Nya sahaja tidak tahu bahawasanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak kasihkan dia, tak sayang kepada dia. Sebab itulah ada yang boleh bunuh diri. Sebab apa? Tak ada peluang dah untuk hidup di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala tak sayang dah jadi bunuh hari ni. Lompat daripada bangunan, tak sayang diri, hanya percaya apa yang dia pernah lakukan suatu masa dulu Allah tak ampun dah. Sedangkan Allah Ta'ala dah berfirman dalam Al-Quran, sesiapa yang pernah lakukan dosa, lakukan maksiat, keburukan dalam hidup ni, pohon ampun kepada Allah, dan insya-Allah kamu akan mendapati bahawa Allah itu Maha Pengampun dan Pemurah kepada kamu. Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita. Kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Allah sangat dekat dengan kita, sehingga kan dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni apa tuan-tuan? Hadis Qudsi ialah hadis yang mana diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi makna dia, apa yang dikehendaki itu daripada Allah. Allah sebut melalui lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Qudsi, sesungguhnya hamba-Ku itu ana inda dhanni abdi. Hamba-Ku itu mereka berprasangka dalam hidup mereka, merasakan bahawa dalam hidup mereka ini, kalau prasangka hidup mereka ni katakan bahawa Allah Ta'ala itu tak mengampunkan mereka, maka prasangka mereka itu akan berada pada tahap tersebut dan selamanya macam itu. Kalau prasangka dalam hidup mereka ni Allah insya-Allah akan mengampunkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan mereka. Allah sebut melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Qudsi, ana inda dhanni abdi, aku berada pada sangkaan hamba. Kalau hamba aku ni prasangka dia terhadap aku ni buruk, maka dia akan dapat balasan yang negatif. Kalau prasangka dia positif kepada aku, baik kepada aku, dapat balasan yang positif. Apa? Kalau kita kata Allah Ta'ala akan mengampunkan kita, insya-Allah Allah akan mengampunkan kita. Kita percaya ke tidak? Kalau kita tak percaya bahawa Allah akan mengampunkan dosa kita, maka selagi itulah kita takkan diampunkan oleh Allah. Kena prasangka baik supaya Allah akan mengampunkan dosa kita. Kena menyesal di atas apa yang pernah kita lakukan. Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ditanyakan kepada kamu wahai Muhammad, di manakah aku? Fa inni qarib. Aku dekat sangat dengan kamu. Dekat. Aku berada di mana sahaja, sangat dekat dengan kamu. Kamu percaya ke aku ni dekat ataupun tidak dengan kamu ni? Kena percaya. Kena percaya. Yang kedua, bila mana kita nak istighfar kepada Allah, kita menyesal. Selepas menyesal, kita tak buat dosa tersebut. Tinggalkan dosa. Jangan buatlah dalam kehidupan kita.
Jangan buat. Supaya bila mana kita teringat nak buat mana dosa kita tu, kita akan ucapkan istighfar dan kita takkan buat langsung. Tinggalkan terus. Dan yang ketiga, kalau kita nak beristighfar kepada Allah, kita berazam dan kita buat, berazam tak nak ulang dan kita buat perkara ketaatan kepada Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perkara-perkara kebaikan tu akan menghapuskan perkara-perkara keburukan yang pernah dilakukan satu masa dulu. Pernah buat dosa tak satu masa dulu? Maka buat perkara yang baik, insya-Allah Allah akan menghapuskan dosa kita yang lalu. Yang buruk itu akan dihapuskan oleh Allah. Pohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Kalimah yang kita lafazkan tadi, macam mana kita rasa dalam diri kita? Kalau sekadar sebut tapi tak rasa, maknanya something wrong dalam diri kita. Sebab tu bila mana kita berzikir selepas solat, ada yang berzikir secara bersendirian ataupun dalam hati sahaja, ataupun ada yang berzikir sedikit kuat suara dia. Berzikir tu ada kesan ataupun tidak kepada diri kita. Kalau ada kesan, insya-Allah selepas kita keluar daripada kita bersolat dan berzikir ni, kita akan menjaga tingkah laku kita. Kalau tak ada kesan, kita tak mustahil selepas keluar saja kita mula fikir perkara-perkara yang negatif dan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mula nak buat perkara yang bertentangan dengan agama. Allah dekat dengan kita, kita sahaja kena yakin dalam diri kita bahawasanya Allah memang ada di mana-mana sahaja dan akan mengampunkan dosa kita. Ini dia sunnah Nabi SAW yang dilakukan dalam setiap hari hidup Nabi. Kita kena ikut sunnah Nabi, kena buat apa yang Nabi pernah buat dalam hidup dia. Sebab apa? Inilah contoh ikutan yang paling terbaik dalam kehidupan. Kita pernah cakap kepada anak-anak, tokoh-tokoh yang terkemuka. Tapi tokoh sepanjang hidup kita ni siapa dia? Nabi SAW. Tokoh sepanjang hidup, sepanjang masa, sepanjang zaman, yang tak ada henti masa, yang perlu diikut, yang perlu diikut oleh Nabi, oleh umat Nabi SAW. Perkara kedua yang menjadi sunnah Nabi SAW dalam setiap hari hidup Nabi, iaitu melakukan solat berjemaah. Solat berjemaah, datang ke masjid, ke surau, insya-Allah kita boleh lakukan bersama-sama. Tapi di rumah kita, para jemaah sekalian, kita buat solat jemaah dengan isteri ataupun anak-anak kita. Pernah buat ataupun tidak? Kalau kita tak pernah buat lagi dengan keluarga kita, kita kena buat juga selepas ini. Sebab di antara tiga perkara yang perlu dilakukan secara berjamaah dalam keluarga ni, iaitu solat. Kadang-kadang boleh solat di rumah dan ajak keluarga untuk solat bersama. Ada masa saja ajak untuk solat bersama. Sebab apa? Solat ni dia akan ajar diri kita semua ni untuk mendekati orang yang berada dengan dekat dengan kita. Kalau kita tak solat berjemaah, kita mula pentingkan diri kita dan fikir bahawasanya ganjaran tu hanyalah untuk kita. Sedangkan ganjaran yang kita nakkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu perlu juga untuk dikongsi bersama dengan orang yang berada dekat dengan kita. Salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjemaah berapa pahala? 27 pahala. Solat seorang 1 pahala. 27 darajah solat berjemaah. Hadirin sekalian, belum tentu lagi kita dapat sepenuh takbir je dalam solat. Mana kunci kereta ni? Pegang, ada letak ni. Takbir saja mula ingat urusan-urusan yang sebelum di luar solat tu tak ingat, masuk solat tu ingat. Maknanya setiap kali nak ingat kembali apa yang aku pernah lupa ni, aku kena solat lagi. Nak kata macam tu. 27 darajah tu belum tentu lagi. Sebab tu kita kena berjemaah.
Apa yang diajarkan bila mana kita berjamaah dalam solat, kalau sekiranya kita teringat perkara-perkara doa daripada solat, pada ketika kita solat, cepat-cepat kita tangkap kembali untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat 27 darajat, 10 alhamdulillah. Tak dapat 27 darajat, 5 pun alhamdulillah. Jangan 27 darajat, 1 pun tak ada. 27 darajat. Yang solat-solat belum tentu mendapat sebanyak yang dia nak. Sebab tu kena solat berjemaah, pahala banyak lagi berbanding solat. Lain tu kalau berjemaah tu kita kena ajak keluarga kita untuk makan sekali, dan kita bawa jalan ke mana-mana sekali. Itu apa yang diajarkan dalam keluarga kita. Perkara ketiga yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hari hidup Nabi, iaitu bersedekah. Bersedekah akan menghapuskan dosa. Seumpama kita memohon ampun dengan istighfar tadi, akan menghapuskan dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, sedekah akan menghapuskan dosa seumpama air yang memadam api. Air yang memadam api akan melenyapkan api tersebut. Maka seumpama itulah sedekah yang kita bagi dalam hidup kita ni, akan menghapuskan dosa kita. Setiap hari kita mesti lahirkan dalam diri kita ni rasa nak sungguh-sungguh bersedekah. Paling kurang RM1 boleh dah, tak jadi masalah. Biarlah orang kata apa pun, dia tu dah gaji RM10,000, tapi bagi RM1 je. RM10,000 gaji, RM1 je bagi, kedekut je. RM1 kali 30 hari dalam setiap bulan, RM30. Allah Akbar, kedekutnya. Tapi tahu tak ikhlas dia kepada Allah macam mana? Ikhlas dia kepada Allah, hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Bagi RM1, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan hitung sedekah dia itu sebagai amal jariah dalam kehidupan. Ada kan kadang-kadang ustazah pun sebut, oh kau dekut sungguh lah, RM10,000 ni bagi RM1 je dalam hidup setiap hari. Tak apa, bagi je. Mungkin urusan dia yang lain tu terpaksa untuk dikorbankan dengan nilaian yang beribu-ribu ringgit. Hanya mampu setakat itu, bagi sikit, bagi. Masa lain mungkin boleh RM2-3. Tak apa. Yang penting ikhlas kita kepada Allah. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Itu yang diutamakan. Sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali takkan sampai kepada tahap darajat orang yang dikatakan sebagai betul-betul menginfakkan harta kepada jalan Allah, melainkan kamu sedekahkan apa yang kamu ada tu, apa yang kamu cintai, apa yang kamu suka dalam hidup kamu, kamu sedekahkan. Sedekah walaupun bagi RM1 tak mampu dengan RM10, tapi selepas tu dia didik diri kita, diri dia RM1, RM2, RM5, RM10. Mungkin sampai satu saat dia kata, yang paling aku suka dalam hidup ni RM100. Dia infakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Infak tersebut melalui tabung-tabung masjid RM100. InsyaAllah mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah, orang yang mana dia betul-betul mencapai tahap darjat orang yang menginfakkan pada jalan Allah. Allah kata apa? Dia bagi harta tu sampai ke tahap benda yang dia sayang, dia bagi kepada orang, insya-Allah akan digolongkan dalam golongan yang sampai ke tahap darajat orang yang infakkan harta Allah. Allah bagi pinjam harta kat dunia ni, dia ambil untuk digunakan, nak uji dia sejauh mana dia ni akan kembali infak kepada jalan Allah. Harta, duit, semua ni merupakan ujian bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kamu itu, anak-anak kamu itu merupakan ujian, iaitu fitnah bagi kamu. Di sebalik ayat Al-Quran ni Allah kata, wallahu indahu ajrun azim.
Nampak seolah fitnah tu satu benda yang negatif, tetapi di sebalik perkara yang negatif tersebut, sekalipun menjadi pujian, adanya ajrun azim, pahala yang cukup besar di sisi Allah. Sedekah. Yang keempat yang menjadi sunnah Nabi SAW dalam setiap hari hidup Nabi, iaitu berwudu. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Nabi SAW. Kita setiap hari ada Bilal azan, qamat. Bilal yang kita sebut sebagai istilah kita orang Melayu sekarang ni, itu diambil sebenar nama sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah. Dengar tapak kaki dia di syurga, Nabi tanya kepada Bilal, apa yang kau buat dalam hidup ni sehingga kan di syurga tu dengar tapak kaki kau? Allahu Akbar. Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah sebut apa? Aku tak ada buat apa pun Nabi, ya Rasulullah. Yang aku buat dalam hidup aku ni hanyalah bila mana setiap hari hidup aku lalui, aku berwuduk, ya Rasulullah. Subhanallah. Anggota-anggota wuduk yang kita seringkali letakkan, kita lapkan anggota hidup kita ni, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, mudah-mudahan insya-Allah. Berwuduk, ada masa saja rasa nak berwuduk, terus berwuduk. Kalau tak nak berwuduk, tak ada detik pun tak apa, tapi rasa saja kita berwuduk selain daripada waktu salat. Mudah-mudahan dengan wuduk tersebut akan melindungi anggota badan kita daripada api neraka. Anggota wuduk ada 4 yang wajib, disebut dalam Al-Quran. Tambah lagi 2 tu rukun adalah ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Tertib dan juga niat. Yang 4 tu disebut dalam Al-Quran. Dan 4 lagi sunnah Nabi SAW, 3 lagi sunnah Nabi SAW berkaitan dengan solat tahajud. Solat tahajud, tuan-tuan, para jemaah sekalian, macam mana dalam setiap hari hidup kita ni? Mencabar, tuan-tuan. Tak boleh buat setiap hari, paling kurang seminggu ataupun sebulan buat sekali. Buat, bangun dengan keluarga buat tahajud, buat sendiri boleh, buat ramai-ramai boleh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Surah Al-Muzammil diturunkan kepada Nabi SAW ketika mana Nabi dalam keadaan berselimut, takut. Sebab apa ni? Nak datang wahyu, satu benda yang luar biasa dalam hidup Nabi, iaitu Al-Quran. Beratnya nak terima amanah Al-Quran ni. Maka bangunlah pada pagi tersebut untuk kamu beribadah kepada Allah, sedikit mahupun banyak. Sebab apa ni? Sebab dengan bangun yang kamu pada pagi itu akan menguatkan jiwa dan hati kamu. Tahajud akan kuatkan jiwa dan hati kita. Kalau kita tak tahajud, kemungkinan kita belum kuat lagi, belum utuh lagi jiwa dan hati kita kepada agama kita. Bangun untuk apa? Ingat kepada Allah, ampun kepada Allah, supaya Allah Ta'ala kembali menghapuskan dosa kita dan kita takkan buat dah. Lagi apa? Solat duha. Solat duha pun merupakan sunnah harian Nabi SAW. Yang bekerja di office ada masa juga. Kadang-kadang di office tempat saya pernah bagi tazkirah, bagi kuliah zuhur, ada yang ambil peluang lagi, paling kurang setengah jam sebelum zuhur, masa yang paling akhir untuk melakukan solat duha. Mereka datang awal dan lakukan solat duha. Alhamdulillah. Dan sunnah Nabi yang terakhir disebutkan dalam kehidupan Nabi, iaitu Nabi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam setiap hari. Jangan kita tinggal Al-Quran. Paling kurang 1 muka.
paling kurang. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyam syafi'an li ashabil. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang baca Al-Quran. Nak dapat syafaat di hari akhirat kelak, di antara dengan cara apa? Dengan cara kita membaca Al-Quran. Baca bukan sekadar baca. Orang Arab baca macam mana? Baca boleh faham. Kita baca boleh faham tak? Tak faham lagi. Baca dan tahu juga isi makna dia. Paling kurang tahu kisah umum dia, poin dia apa yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca dalam setiap hari hidup kita. Ya. Orang-orang Arab waktu tahajud, ibadah utama mereka baca Al-Quran. Waktu tahajud baca Al-Quran. Bukannya memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dalam setiap hari hidup mereka. Sebab apa? Dalam Al-Quran sebut tadi, bangun pagi baca Al-Quran, wahai Nabi, wahai pesuruh Allah, untuk kuatkan jiwa dan hati. Nabi setiap hari hidup Nabi, di antara sunnah Nabi ketika solat tahajud 13 rakaat. 13 rakaat. Kita ikutlah juga Nabi. Tapi banyakkan lagi membaca Al-Quran dalam setiap hari hidup kita. Satu muka paling kurang, supaya kita dapat kuatkan jiwa kita. Kalau hanya sekadar baca satu ayat saja, belum tentu baca satu muka. Ada juga yang ajuk kita. Dia kata apa? Tak apa Ustaz, Nabi tersebut dah. Nabi sebut apa? La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wala min harfun, wa mimun harfun. Setiap tu dia kata apa? Alif lam mim tu, setiap alif lam mim tu sebenarnya bukan satu huruf. Tiga huruf tu bukan satu huruf yang akan digandakan kepada 10 pahala, bukan. Tapi setiap kepada huruf yang ada dalam alif lam mim itu akan digandakan kepada 10 pahala. Jadi kita baca nun. Okey dah. Lepaslah tu, boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala, nak kuatkan jiwa. Tak lagi. Baca Al-Quran, baca satu muka paling kurang. Baca satu muka. Sebab satu muka tu ada 10 ayat Al-Quran yang mana Nabi sebut asyarat minal ayat lam yuktab minal ghafilin. 10 ayat kamu baca, insya-Allah kamu tak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai. 10 ayat. Kita ambil satu muka paling kurang, 10 ayat. Ayat pendek tu lain kira lah. Tapi 10 muka ni kita ambil paling kurang satu muka. Satu muka 10 ayat paling kurang. Supaya apa? Kita dapat lazimi dengan bacaan Al-Quran kita tu, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah akan bagi pahala kepada kita sebanyak-banyak. 7 sunnah Nabi SAW yang boleh kita jadikan dalam kehidupan kita ni sebagai rutin harian, insya-Allah. Tak dapat semua, ambil beberapa amalan yang boleh jadi amalan yang istiqamah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, setakat ini saja. Kita mudah-mudahan dapat manfaat. Teruskanlah lazimi majlis ilmu. Sesungguhnya majlis ilmu ni akan bagi pengetahuan kita dalam beragama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.